Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam paper kedua dalam seminar ICMAC ni lah. Okey, saya Wawarah Saifuddin daripada College Universiti Islam Antarabangsa Selangor dengan tajuk kajian saya iaitu membina kredibiliti pendakwah selebriti, panduan berdakwah melalui media sosial. Okey, jadi sebenarnya bila kita lihat membawa gelaran pendakwah bukan perkara yang mudah. Apatah lagi pendakwah selebriti yang sekarang ni kita dapat lihatlah tumbuh bagaikan cendawan yang melata dekat dalam media sosial. Tapi bila kita search dekat Google, banyak perkara-perkara ataupun unsur-unsur negatif yang ada highlight pendakwah selebriti. Jadi perkara ni yang kita nak elakkan sebenarnya. Okey, sepatutnya pendakwah selebriti ni mereka kena sedar yang mereka sedang menggalas satu amanah ataupun satu tanggungjawab yang berat, walaupun dengan populariti yang mereka raih tersebut, mereka perlu bertanggungjawab. Alright. Selain daripada itu juga kita tahu masyarakat kita sekarang banyak menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun mendapatkan yang berkaitan dengan agama lah. So kita kena berhati-hati dengan Ustaz Google, Syekh Wiki. Kita pun selalu dinasihatkan dalam berita-berita mainstream ni bagaimana kita bahaya berguru dengan Ustaz Google ataupun Syekh Wiki dan seterusnya apabila ada orang kata selebriti-selebriti yang mula berjinak dengan agama dan kemudian mengeluarkan hukum-hukum yang tak sepatutnya, yang bukannya kepakaran mereka. Jadi ini adalah kertas kerja ni kita nak kaitkan dengan pendakwah lah, bagaimana sebenarnya mereka perlu mempunyai satu panduan untuk sebelum nak memuat naik sesebuah kiriman kandungan dakwah ni, apa yang mereka perlu lakukan. Okey, so jadi ni kita akan lihatlah dalam kertas kajian saya yang kali ni. Okey, sebagai pengenalan kita tahu pengguna media sosial ni sangat ramai. Dekat Malaysia je 24.6 juta pengguna. Alright, kita tahu kenapa mereka menggunakan teknologi ataupun media sosial ni, sebab dia mudah diakses, mampu mengubah persepsi dan juga menyumbang kepada perubahan tingkah laku. Selain daripada itu juga interaksi sosial dan talian seperti reply, like, retweet, komen. Sekarang ni lagi lah pelbagai lagi media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan sekarang ni orang dah mula-mula berjinak dengan TikTok. Okay? So media baru seperti internet juga adalah antara medium yang boleh memberi pemahaman yang jelas terhadap agama Islam, dan kajian daripada Wawarah 2019 mendapati 32% remaja yang majoritinya berlatar belakangkan didikan agama Islam banyak mencari maklumat berkaitan motivasi dan agama di Instagram. Ni bila kita buat kajian, kita lihat sebenarnya masyarakat ni ataupun remaja ni pun banyak menggunakan media sosial sebagai sumber untuk mereka mendapatkan maklumat tentang agama Islam. Okey, so kredibiliti ni dan media sosial ni apa dia? Okey, kredibiliti ni merujuk kepada kebolehpercayaan dan kepakaran individu tersebut. Maknanya bila individu tersebut bercerita tentang sesuatu perkara, dia perlu mempunyai kepakaran lah supaya orang apa yang orang percaya itu adalah perkara yang betul. Okey, kredibiliti penyampai ataupun sumber mesej adalah sangat penting bagi memastikan maklumat yang dibawa tersebut adalah dipercayai. Dekat dalam media sosial kita tahu isu lambakan maklumat ni boleh menimbulkan kekeliruan kepada pengguna terhadap soal kepercayaan, kredibiliti sumber dan kesahan sesuatu maklumat. Okey, sebab apa? Sebab sekarang ni dekat dalam media sosial siapa-siapa saja boleh menjadi ustaz. Siapa-siapa saja boleh menjadi pendakwah apabila mereka menggunakan ataupun mengeluarkan kata-kata yang berunsur dakwah, kata-kata yang berunsur motivasi, terus dah dicop sebagai pakar motivasi, dah terus dicop sebagai pendakwah. Sedangkan kemungkinan kepakaran dia terhadap sesuatu perkara dalam subjek-subjek agama tu mungkin berbeza, ataupun mungkin dia tak ada pun kepakaran tapi dia hanyalah bercerita tentang sesuatu perkara yang luar daripada kepakarannya. Alright, dan seterusnya bila kita lihat apakah itu kredibiliti pendakwah selebriti di Malaysia, kita tahu dengan populariti dan personality yang menarik oleh pendakwah selebriti, mereka sangat berperanan dan berpengaruh. Okay, sebab apa? Sebab mereka ni mempunyai personality yang menarik, yang dapat menarik ribuan ataupun mungkin ratus ribu ataupun mungkin juta followers dekat media sosial mereka. Ini kelebihan yang ada pada pendakwah selebriti kerana mereka menggunakan media sosial sebagai medium untuk mereka menyampaikan dakwah. Dan kebanyakannya memang adalah remaja lah, mereka punya pengikut ataupun diorang punya target sasaran dia. Okay? So kat sini kredibiliti dan etika seorang pendakwah boleh dilihat melalui cara penyampaian dakwah dan juga bahasa yang digunakan. Alright, pendakwah selebriti pun hendaklah bijak
melihat situasi yang bersesuaian untuk sampaikan maklumat, supaya maklumat tu mudah difahami, bersesuaian dengan tahap intelektual mereka. Selain daripada itu juga kita kena bersesuaian lah. Kita kena tahu siapa followers kita. So bagaimana kita nak tarik followers kita, dan dalam masa yang sama kita kena pastikan fakta yang kita nak sampaikan tu adalah tepat. Fakta agama yang kita nak sampaikan tu adalah bersumberkan sumber yang sahih. Alright. So dalam kajian Nurdin 2018 mendapati terdapat 10 nilai positif pendakwah selebriti sebagai kedua, iaitu bersih akidah, benar ibadah, kukuh akhlak, kuat jasmani, intelek dan berfikir, kuat lawan hawa nafsu, sungguh-sungguh menjaga waktu, tersusun, mampu berusaha sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Okay, so apakah permasalahan kajian dia? Okay, permasalahan kajian dia adalah kita tahu kat dalam media sosial sekarang ni siapa-siapa saja boleh mengirimkan kandungan dakwah. Okey, walaupun mungkin pelajar, walaupun mungkin orang yang dewasa, walaupun dia tidak mempunyai jurusan agama, tetapi kalau dia dipercayai ataupun dia mempunyai personaliti yang menarik, masyarakat mudah mempercayai. Bukan kita nak menidakkan apa orang cakap ni, nak menidakkan kelebihan yang ada pada dia kerana personaliti yang menarik tu, tapi sepatutnya dia kena ada rasa tanggungjawab supaya tidak mengelirukan masyarakat terhadap apa sahaja kandungan yang dikeluarkan, terutama sekali berkenaan dengan maklumat agama ni lah. So apa yang menjadi kegusaran ni, sejauh mana kiriman kandungan dakwah tersebut ataupun lebih dikenali sebagai pendakwah selebriti tersebut benar-benar beretika dan berkredibiliti. Okay? Kajian daripada Muhammad Zaini menunjukkan bahawa golongan remaja lebih menitik beratkan soal personaliti berbanding ketepatan maklumat yang disampaikan dan kredibiliti penyampai di media sosial. So kita nak tengoklah. Jadi kajian ni bertujuan untuk mengkaji panduan membina kredibiliti pendakwah selebriti yang menggunakan media sosial sebagai medium untuk menyampaikan dakwah. Alright. Okay. Metodologi kajian kita adalah kajian ini menggunakan kaedah temu bual mendalam bersama dua orang agamawan yang sangat disegani, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan Ustaz Don Daniel Biajid. Kita tahu dua orang pendakwah ni sangat disegani, selalu keluar dekat media mainstream. Okey, so temu bual mendalam ni bertujuan untuk dapatkan pandangan mereka lah berdasarkan kepakaran yang ada pada dua agamawan ni berkaitan panduan berdakwah melalui media sosial, untuk dijadikan amalan lah kepada kredibiliti pendakwah selebriti di media sosial tersebut. So hasil kajian lepas kita dah interview, kita dapat simpulkan kita ada 3 panduan sebenarnya yang boleh diamalkan ataupun diikuti oleh pendakwah selebriti di media sosial ni, iaitu panduan sebelum memuat naik kiriman dakwah di media sosial, panduan semasa memuat naik kiriman dakwah di media sosial, dan seterusnya panduan selepas memuat naik kiriman dakwah di media sosial. So kita ada pre-production dan juga post-production. Alright? Ataupun post lah. Okey, panduan sebelum memuat naik kiriman dakwah di media sosial ni, yang pertama sekali dia perlu mempunyai persediaan dan bekalan yang secukupnya. Maksudnya dia perlu bersedialah. Sebab apa? Bila seorang pendakwah ataupun seorang agamawan ni menggunakan media sosial yang kita tahu dia adalah satu medium ataupun satu medium yang sangat bebas tanpa sempadan, yang mungkin dia pun boleh di-attack apabila dia tersalah menyampaikan maklumat apa semua. So dia kena bersedia dengan perkara-perkara tersebut. Alright, dan selain daripada itu, populariti yang diraih pendakwah selebriti tersebut perlu disertakan dengan tanggungjawab. Okey, macam Profesor Madya Dr. Farid Ravi, dia mengatakan bahawa kena ajak masyarakat kepada positive thinking dan mengajak kepada knowledge supaya masyarakat, kita tahu masyarakat sekarang ni lagi-lagi tengah COVID kan. So kaitkan dengan isu semasa, tapi dalam masa yang sama kita tarik masyarakat dengan perkara-perkara yang positif. Alright, perlu mempunyai silabus dan memastikan silabus kandungan dakwah tersebut bersifat kreatif dan menarik. Contohnya macam Ustaz Don Daniel, dia kata kalau kata nak ambil wuduk, contohnya kalau kita gunakan untuk lebih kreativiti, kita nak tunjukkan lebih kreatif, kita gunakan anak-anak kecil yang comel. So orang suka tengok, dan dalam masa yang sama kita dapatlah sampaikan dakwah dekat di sebalik kreativiti tersebut. Alright, berkongsi pandangan terhadap isu semasa, bawa elemen positif dan pengajaran dan caption. Okey, selain daripada itu, ni adalah perkara yang penting lah, berkongsi perkara yang memang kepakarannya. Lebih-lebih lagi yang melibatkan hukum hakam ni. Mungkin kalau macam pendakwah selebriti yang tidak mempunyai berlatar belakang ataupun kepakaran dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam agama ni, elakkan daripada bercerita ataupun mengeluarkan statement yang mungkin boleh mengelirukan masyarakat ataupun pengikutnya. Alright? Dan kemudian elakkan soal jawab mengenai hukum hakam untuk mengelakkan daripada masyarakat dan pengikut mereka kelirulah, dan seterusnya. Kalau kata mereka mempunyai soalan-soalan
soalan-soalan yang macam tu ataupun orang suka tanya, mereka kena ada akses yang bolehkan mereka untuk berhubung terus dengan pakar agama. Sebab apa, mereka ni pun adalah pendakwa selebriti ni adalah salah seorang pemimpin pendapat dekat media sosial, kerana pengikut mereka lebih mempercayai mereka, dan mereka pendakwa selebriti ni boleh menjadi mediator di antara jabatan agama ataupun agensi agama dengan masyarakat. So kalau mereka mempunyai akses, jadi apa-apa saja maklumat yang ingin disampaikan kepada masyarakat pun lebih tepat. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting lah. Sebab apa? Berkongsi perkara yang memang kepakaran tu sangat penting. Sebabnya sekarang ni masyarakat memang suka menggunakan media sosial untuk dapatkan apa-apa maklumat. Jadi kita kena ada tanggungjawab. Pendakwa selebriti kena ada tanggungjawab untuk pastikan semua fakta yang ingin dikeluarkan berkenaan dengan agama, berkenaan dengan orang cakap hadis ke, berkenaan dengan hukum hakam ke, kena tepat, kena betul lah. Dan juga kalau dia bukan ahli dalam bidang tersebut, elakkan daripada bercerita ataupun membuka membuka ruang untuk orang berbicara perkara tersebut dekat dalam dia punya laman media sosialnya. Alright. Dan seterusnya kita ada panduan semasa memuat naik kiriman dakwah di media sosial. Ada 3, iaitu yang pertama sekali, tidak leka melayan komen ataupun soal jawab pengikut. Okey, macam contoh Ustaz Don Daniel Don Biajid, dia bagi tips, kalau kita post tentang solat, orang post pula tentang orang tanya pasal zakat. So kita tak perlu layan yang soalan yang bukan berkaitan dengan kita punya Allahumma salli alaihi wasallam, kita punya caption tu lah, sebab nanti dia akan jadi meleret-leret dan sesudahnya akan mengganggu kepada kehidupan aktiviti kita sebagai pendakwah lah. Jadi dia akan jadi meleret-leret dan akan mendatangkan perkara yang sia-sia je nanti. Alright. So kalau antara salah satu cara untuk kita nak bagi masyarakat kita ni tidak sebab kita sebagai pendakwah seperti ni, kita kena jaga, kita kena menggalas tanggungjawab ataupun kita punya ni dengan baik. Sebab bila kita post, kadang-kadang orang akan salah anggap ataupun salah pembacaan, salah penerimaan berbanding dengan perjumpaan atau pendakwah secara fizikal. Jadi untuk elakkan tu, mungkin kita boleh meletakkan URL ataupun laman web daripada agensi agama ke, ataupun daripada pakar-pakar bidang agama yang bersesuaian dekat dalam jawapan ataupun soalan tersebut. Alright. Dan seterusnya kita elakkanlah daripada berkongsi perkara-perkara yang tak perlu sehingga boleh mengganggu ibadah. Contohnya kita nak upload, manakala kita pendakwah selebriti, kita nak tarik orang untuk ikut kita. So kita upload pula, okay, on the way nak pergi solat Jumaat. Tak sesuai lah macam tu. Sedangkan perkara tu kita boleh gunakan untuk kita telaah kitab-kitab, untuk kita dapatkan ilmu-ilmu agama, hadir usrah. So perkara-perkara tersebutlah yang sepatutnya kita kena lebih particular sebagai pendakwah selebriti. Okay, berbanding dengan kita berkongsi perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kita kena elakkan, sebab kita adalah cermin kepada bagaimana masyarakat untuk follow kita sebenarnya. Alright. Okay, dan seterusnya panduan selepas naik kiriman dakwah dekat media sosial. Okay, lepas kita dah pastikan tepat, lepas tu kita dah pastikan perkara tersebut kita dah jawab dengan baik. Ini adalah bagaimana kita nak, orang cakap, kita nak rasa tenang, kita nak rasa macam okay, kita dah menyampaikan dakwah. So apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, Ustaz Don Daniel dia bagi tips solat sunat dan berdoa kepada Allah supaya pengikut mereka berlapang hati dan memahami isi dakwah mereka. So kita kena elakkan daripada berasa bangga, kita kena letakkan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tu selalunya ni saya pun percayalah amalan ustaz-ustaz lepas mereka dah berdakwah, mesti mereka akan solat solat sunat, berdoa kepada Allah. So ini pun boleh dilakukan apabila kita ni lepas upload je konten dakwah, kita solat solat sunat, supaya elakkan daripada masyarakat lebih keliru, masyarakat bergaduh ke apa ke, untuk memahami, untuk mereka lebih memahami apakah kandungan dakwah yang kita nak sampaikan. Sebab apa? Berbanding dengan dakwah secara fizikal, dakwah secara online ni dia mencabar sebab dia bergantung kepada bagaimana persepsi background seseorang menerima, lagi-lagi tak ada penerangan secara langsung. So ini pun kita, macam saya sebagai tenaga pengajar pun saya boleh amalkan jugalah. Okey, sebabnya lepas kita dah mengajar student, mungkin kita boleh solat sunat untuk pastikan student kita lebih faham apa kandungan pengajaran yang kita nak bagilah. Okey, dan amalan yang dilakukan oleh alim ulama, ni kita boleh tirulah. Contohnya macam ni Ustaz Don Daniel pun dia kongsi juga, bila kata
alim ulama ni dulu pun lepas dia dah bagi pengajian agama, dia pun akan doa sungguh-sungguh pada Tuhan untuk pasti apa ni, untuk supaya anak-anak murid dia dapat faham dengan lebih jelas lah apa kandungan apa ni, pengajian agama yang ingin disampaikan. Dan seterusnya Ustaz Don Daniel pun dia menasihatkan harus mempunyai sifat sabar, okey, jangan berputus asa, dan seterusnya jangan menyerah. Okey, sebab apa? Kita tahu ia adalah sifat pendakwah yang sebenar dalam mengajak manusia. Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh lihat lah. Sebab apa? Kita hanya menyampaikan sahaja. Yang menentukan untuk orang tu terima ke tak terima ke, itu kita bertawakal kepada Allah. Yang penting kita dah sampaikan perkara yang perkara kebaikan lah, dan kena pastikan apa, fakta perkara yang kita nak kongsikan tu adalah tepat. Alright. Okey, so secara kesimpulannya, kita dapat lihat persepsi masyarakat terhadap kewujudan pendakwah selebriti boleh terpelihara sekiranya pendakwah selebriti membina kredibiliti mereka melalui panduan keimanan kandungan dakwah, iaitu sama ada di peringkat sebelum, semasa dan juga selepas. Sebab apa? Pendakwah selebriti ni kena sangat berhati-hati sebab pengikut sangat mudah mempercayai, sebab apa? Mereka adalah mediator. Mereka adalah orang yang berpengaruh dalam media sosial. Pendakwah selebriti ni adalah mereka yang berpengaruh dalam media sosial yang dapat membuatkan masyarakat lebih percayakan mediator ataupun pendakwah selebriti ni berbanding dengan agensi agama. Sebabnya mereka tertarik sebab mungkin daripada segi personality dia, daripada segi remaja yang tertarik dengan personality. So itu dan juga selebriti kesukaan mereka lah. Jadi kita kena berhati-hati. Okay? Jadi penyampaian maklumat media sosial seperti pendakwah selebriti perlulah mengutamakan fakta yang tepat. Banyak kali saya ulang, kena utamakan fakta yang tepat, elakkan daripada bercerita tentang perkara yang bukan bidang kita, supaya kita tidak mendatangkan kekeliruan kepada masyarakat. Sebab apa? Bila datangnya kekeliruan, sudah semualah akan attack dan kemudian kita akan rasa lost, kita akan rasa down. So itu adalah perkara-perkara yang kita kena berhati-hati. Okey, jadi nasihat saya juga kepada pendakwah selebriti ataupun siapa-siapa saja yang ingin menjadi media social influencer ataupun Insta famous ataupun TikTokers, kita ajaklah masyarakat untuk orang cakap ke arah kebaikan, inject positif, spread positive vibe kepada mereka, supaya kita sekarang pun tengah menghadapi COVID-19. So kita kena sentiasa kuatkan semangat masyarakat supaya kita kuatlah dalam menghadapi segala cabaran dan juga ujian. Alright. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya mengharapkan segala perkongsian hari ini adalah dapat segala perkongsian hari ini kita dapatlah berkongsi. Jadi kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh je kontak saya ke tanya soalan melalui komen ke apa ke, tak ada masalah. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.